Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya lagi Dr. Ahmad Sufian binti Abdullah dalam Kapsul Media Mursyid. Masih lagi kita bincangkan tentang isu emas. Kali ini pun perbincangannya mungkin agak akademik sikit. Saya nak bincangkan tentang isu adakah barang kemas masih lagi tertakluk kepada perimeter jual beli emas. Maksudnya mesti segera, mesti bayar tunai, mesti serahan duit segera, tidak boleh hutang. Mesti kena tukar sama beratnya kan. So ini isu yang agak akademik ya. Sebenarnya majoriti para fuqaha daripada mazhab, boleh dikatakan semua mazhab lah, semua mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi mengatakan barang kemas, selagi mana barang kemas itu emas, maka dia tertakluk kepada hukum ribawi. Dia masih lagi tertakluk kepada hukum ribawi. Walau bagaimanapun, sebahagian pendapat dalam mazhab Hambali, bahkan pendapat ini dipopularkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim rahmatullah alaih. Mereka mengatakan barang kemas, emas apabila sudah bertukar menjadi barang kemas kan, dia sudah menjadi barang kemas yang sudah ada kos upahnya, kos desainnya, macam-macam kos lah bila ada barang kemas, bila dah jadi barang kemas kan. Jadi dia sudah hilang illah ribawi, dia sudah hilang sifat ribawi, maka dia tidak lagi tertakluk kepada hukum hakam yang kita sebutkan sebelum ini, mesti sama berat apabila tukar, sesama emas mesti bayar secara cash, secara segera, serahan perlu segera. Dia tak lagi tertakluk kepada hukum itu. Dia sama seperti produk-produk lain, dia sama seperti baju, dia sama seperti telefon, kita boleh bayar secara hutang, kita boleh buat pre-order dan seumpamanya. Jadi inilah dua pendapat utama dalam fiqh Islam. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan dua pendapat ini kan? Okey, di Malaysia kita ada perimeter pelaburan emas JAKIM. Dalam perimeter tersebut memilih pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang menganggap barang kemas ini bukan barangan ribawi, tidak sama seperti emas jongkong, emas wafer, emas dinar, tu tak sama kan. Jadi kerana apa? Kerana para ulama melihat dalam konteks hari ini agak susah untuk kita menggunakan pendapat jumhur apabila khasnya kepada penjual-penjual emas. Apabila penjual-penjual emas dia pergi ke kilang, dia nak tukar emas lama dengan emas yang baru, kadang-kadang dia terpaksa beri sekilo dan dia akan dapat emas yang baru kurang daripada sekilo. Ini prosesnya kan. Kerana apa? Kerana terdapat kos upah itu. Kos upah itu telah mengubah sifat emas kepada barang yang biasa. Kalau kita pergi ke kedai pun, kita akan tanya emas ni berapa gram kan? Berapa gram? Upahnya pula berapa kan? Sudah tentu emas ni dia akan ada kos upah dia kan? Kos upah itulah yang menjadikan emas tidak lagi dinilai sebagai harta ribawi dan dia telah mengubah menjadi barang kemas biasa. Ini pendapat perimeter yang dipilih oleh perimeter JAKIM yang telah dibentangkan dalam Muzakarah Fatwa Majlis Kebangsaan. Walau bagaimanapun, kalau kita rasa tak selesa untuk menggunakan pendapat ini, kita boleh lari daripada khilaf, ambil pandangan jumhur kan? Iaitu emas adalah mata wang ribawi. Walau bagaimanapun, kalau kita nak berjual beli, kita kena beli secara cash dan secara tunai lah, kena buat secara segera, sama seperti emas wafer dan emas jongkong yang lain. Wallahu a'lam.